lebih 11 bilion ringgit wang tidak dituntut rakyat. Salam Malaysia Madani. Berita tengah hari, kami mulakan dengan perkembangan hari kedua 5.23. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan ke Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. Beliau dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba kira-kira pukul 8.35 pagi. Ketibaan Perdana Menteri diiringi Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Ashkar Han Goriman Han. Beliau kemudian melawat pameran statik pesawat yang menampilkan beberapa aset pertahanan udara milik TUDM. Datuk Seri Anwar turut bertemu barisan pasukan udara yang terlibat dengan pertunjukan aerobatik membabitkan 5 buah negara iaitu Indonesia, China, Korea Selatan, Rusia dan Emirat Arab Bersatu. Usai di landasan terbang atau tarmac, Perdana Menteri dan isteri kemudian memasuki Dewan Utama MIEC melibatkan pelbagai pavilion dan reruai. 5 edisi kali ini menampilkan 525 pempamer mewakili 140 syarikat seluruh dunia. 523 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aeroangkasa Asia bermula semalam hingga 27 Mei. Penganjuran 523 membuka ruang dan peluang institusi pengajian tinggi meneroka bidang TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pihaknya juga telah menyelaraskan supaya pelajar dapat mengikuti kursus luar daripada bidang TVET untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka. Untuk lima ini, beberapa peluang digali untuk pelajar-pelajar TVET, ya, dan saya telah meminta UniKL dan Universiti Politek Malaysia untuk explore kursus-kursus yang diperlukan sama ada di dalam negeri atau luar negeri untuk pelajar TVET kita. 227,000 adalah merupakan second chance student tetapi mereka lebih berminat dalam bidang teknikal dan bidang-bidang yang ada kaitan sama ada dengan maritime engineering dan juga dalam bidang aviation. Dan 5 adalah satu platform yang baik untuk TVET. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat LOI antara UniKL, MIAT dan Aeroasa Technologies serta BATS Aviation di Langkawi. Kerjasama itu membolehkan pelajar TVET menjalani latihan bersesuaian dengan kehendak industri. Satu sesi dialog bersama penyedia platform media sosial akan diadakan bagi membincangkan peruntukan undang-undang berhubung kandungan berunsur lucah di media sosial. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata, ia bagi memastikan pihak terlibat jelas terhadap larangan kandungan berunsur pornografi di media sosial. Katanya perjumpaan akan fokus kepada perbincangan mengenai kesalahan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Isu itu perlu diperhalusi kerana pihaknya menerima banyak aduan berhubung kandungan lucah di media sosial. Saya juga harap bahawa semua platform provider ini juga perlulah memahami dan juga lebih pekat terhadap isu ini. Kerana aduan seperti ini memang kami selalu terima. Kadang-kadang adalah fake identiti mereka dipalsukan ataupun gambar lucah ini. Jadi kami akan mengadakan dialog berjumpa dengan semua platform provider untuk menasihatkan dan mengingatkan mereka bahawa undang-undang di Malaysia dan unsur-unsur seperti ini tidak bolehlah. Mengulas mengenai isu perbincangan kandungan lucah di Telegram yang dikendali seorang wanita, satu perjumpaan bersama Telegram akan diadakan dalam waktu terdekat. Beliau berkata demikian semasa menghadiri tayangan filem Anwar The Untold Story di Kulai Johor. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menyiasat dakwaan wujud unsur sabotaj berkaitan tayangan filem Anwar The Untold Story. Sekiranya didapati benar, tindakan lanjut akan diambil. Timbalan Menterinya Teo Nii Ching berkata setakat ini tiada pemakluman dibuat Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS.
Tapi setakat ini saya tak terima apa-apa maklum balas daripada Finas lagi. Kami akan siasatan dan tengok sama ada tuduhan tersebut adalah benar atau tidak. Kerana saya percaya bahawa kalau lagi banyak penonton yang berminat dalam filem ini, lagi banyak sinema akanlah tayangkan movie ini. Sebelum ini, produksi filem itu mendakwa segelintir pawagam enggan memberikan sokongan terhadap filem Anwar The Untold Story. Tindakan itu mengecewakan produksi meskipun meraih RM1 juta kutipan pada hari pertama tayangannya. Wang tidak dituntut melebihi 11 bilion ringgit. Juga langkah bagi menyekat ketirisan perbelanjaan bahan api melibatkan golongan nelayan terus diperhebat. Perinciannya langsung dari Parlimen bersama Farhana Azwani Ismail. Baik Hazel, 11.2 bilion ringgit. Itu jumlah wang yang tidak dituntut setakat bulan lalu. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, 70% daripadanya adalah wang dalam akaun bank yang tidak aktif melebihi 7 tahun. Dua lagi kategori termasuk wang lebihan dalam akaun perdagangan antara pembekal dan syarikat dalam tempoh 2 tahun ataupun lebih. Jemput Tuan Fong Kuilun Bukit Bintang. Bahawa sehingga 30 April 2023 jumlah wang yang tidak dituntut yang diurus oleh Jabatan Akaunten Negara ialah 11.2 bilion ringgit. Banyak tu Datuk Speaker. Dan definisi wang tidak dituntut ni ada 3. Definisi pertama ialah wang yang tidak dibayar kepada empunya seperti gaji, bonus, dividen dalam tempoh setahun atau lebih. Yang kedua, wang dalam akaun perdagangan antara pembekal dan juga syarikat ada lebihan dalam tempoh 2 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, yang paling banyak sekali, kira-kira 70% daripada 11.2 bilion ringgit ini ialah wang dalam akaun bank yang tidak aktif dalam tempoh 7 tahun atau lebih. Katalah kalau Datuk Speaker buka 3-4 akaun, bank yang pertama yang Datuk Speaker buka itu dah terlupa dah. Ya. Di situ ada RM1,000. Lepas 7 tahun, wang itu akan dihantar oleh bank kepada Jabatan Akaunten Negara. Jadi RM1,000 itu adalah wang tidak dituntut. Sehingga semalam sebanyak 3.3 bilion ringgit wang tidak dituntut dikembalikan kepada rakyat. Dalam pada itu, 34% daripada jumlah keseluruhan pelaburan KWSP merupakan pelaburan luar negara. 30 bilion ringgit adalah pelaburan aset hartanah dan 11 bilion ringgit lagi adalah pelaburan hartanah domestik. Separuh daripadanya di United Kingdom dan salah satu yang terbesar, ya semua orang sedia maklum, Battersea, projek itu telah siap dan begitu ikonik di UK. Jumlah 11.3441 bilion untuk jumlah aset hartanah. Dan setakat ini kita cukup menjaga segala pelaburan-pelaburan ini yang disebut tadi mengenai pelaburan berisiko tinggi lah, agak berisiko tinggi yang Kuala Terengganu cadang itu. Walau bagaimanapun kita akan tetap kaji cadangan. Baik, ini pula langkah memastikan bantuan subsidi bahan api nelayan benar-benar digunakan untuk aktiviti penangkapan ikan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meletakkan syarat nelayan perlu mengisytihar hasil pendapatan sebelum membuat pembelian diesel bersubsidi. Menurut Timbalan Menteri Chan Fung Hin, penguatkuasaan dan pemantauan dijalankan berterusan agar tidak berlaku ketirisan dalam perbelanjaan kerajaan. Ops tiris dijalankan bermula 1 Mac hingga 31 Ogos nanti. Ops tiris bertujuan untuk memastikan pelaksanaan subsidi diesel tidak mengalami ketirisan dan sampai ke pihak yang layak menerimanya. Tindakan penguatkuasaan ini melibatkan Jabatan Kerajaan dan agensi penguatkuasaan antaranya APMM, PTRM, Custom, Immigration, LHDN dan LKIM dan DOF yang dari KPKM. B. Memantapkan tadbir urus korporat dan tata kelola berkaitan pengurusan penyaluran minyak bersubsidi di peringkat LKIM dan juga di Persatuan Nelayan PN.
Tambah beliau, kecekapan kaedah agihan, jualan DJT atau pusat jualan juga dipertingkat selain memerlukan sokongan padu komuniti nelayan untuk melaporkan sebarang aktiviti penyelewengan kepada pihak berkuasa. Baik, dalam perkembangan lain, seramai 3,787 bilangan pelatih menerima manfaat menerusi skim latihan industri yang dilaksana Kementerian Sumber Manusia dari Januari hingga April 2023. Timbalan Menteri Mustafa Sakmud memaklumkan jumlah itu melibatkan bantuan keuangan sebanyak 7.42 juta ringgit. Pelaksanaan insentif itu telah membantu pelajar menjalani latihan industri dengan pelbagai syarikat, seterusnya mendedahkan mereka dengan alam pekerjaan. Inisiatif program latihan industri berstruktur nasional ataupun MySIP turut dilaksana. Kriteria pelaksanaan MySIP menetapkan latihan industri adalah sekurang-kurangnya selama 10 minggu dan pelatih industri dibayar allowance bulanan minima sebanyak 500 sebulan bagi pelatih industri SKM 1 hingga SKM 4 dan minima RM600 bagi SKM 5, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD. Di pihak syarikat, inisiatif MySIP ini memberikan pelepasan cukai berganda ke atas allowance bulanan yang dibayar kepada pelatih industri dan pelepasan cukai sehingga RM5,000 ke atas latihan yang diberikan kepada pelatih industri. Tahun lalu, lebih 700 syarikat mendapat manfaat daripada insentif tersebut termasuk Petronas. Berdasarkan laporan trend MySIP 2022, 33% daripada pelatih industri mendapat tawaran pekerjaan pertama di syarikat mereka menjalani latihan industri. Sekian langsung perkembangan dari Parlimen. Kembali bersama Hazel. Silakan. Farhana Azwani, terima kasih. Sehingga kini, sebanyak 4,477 tan metrik nadir bumi karbonat, rare earth carbonate atau REC di Mukim Kenering Gerik telah dieksport ke negara China. Penghantaran produk akhir pelombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif NRE itu dibuat pada bulan Februari, Mac dan April tahun ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata operasi projek sedang dijalankan di atas tanah seluas 216 ekar melibatkan operasi pengekstraktan mineral NRE menggunakan kaedah in situ leaching. Bagi REC ditapak adalah sebanyak kira-kira 1,000 tan metrik. Pihak penggerak projek juga telah menjelaskan bayaran royalti sebanyak 1.66 juta ringgit bagi pengeksportan pertama REC sebanyak 296.1945 tan metrik pada bulan Februari 2023. Beliau yang juga Adun Kota Tampan berkata demikian sebagai menjawab soalan lisan Adun Pasir Pinji Goh Sihwa pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-15 di Bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Projek perintis pelombongan NRE memulakan operasi pada bulan Oktober lalu. Ia dilakukan setelah memperoleh kelulusan perundangan daripada agensi teknikal dan kebenaran beroperasi daripada pihak berkuasa negeri menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 21 September lalu. Dan ini pula mengenai pembangunan skim perumahan Perakku di Batu 10 Lekir Manjung. Kerajaan negeri menafikan bahawa pemaju projek tersebut telah menarik diri. Sebaliknya, perancangan pembangunan bercampur berkenaan masih diteruskan. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandra Eng Shai Ching berkata hanya usaha sama antara Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak LPHP dan Perbadanan Menteri Besar Perak MB Inch dibatalkan. Ia disebabkan kegagalan peserta untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi perbankan. Hanya 14 peserta berjaya mendapatkan pembiayaan manakala baki 326 lagi tidak layak. Oleh sebab bilangan peserta yang tidak layak dapat pembiayaan perumahan yang begitu tinggi sehingga MBE terpaksa untuk menukar komponen pembangunan daripada kos rendah yang dicadangkan pada asalnya kepada perumahan mampu milik dalam cadangan yang terkini. Oleh yang demikian, atas sebab skim perumahan ini tidak lagi menjalankan untuk skim kos rendah iaitu Rumah Perak Ku 1, Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak terpaksa membatalkan
kerjasama usaha sama ini dan peruntukan dana muda tersebut terpaksa juga dibatalkan. Namun begitu, projek ini masih diteruskan oleh MDE, cuma perbezaannya sekarang tanpa dana muda jara daripada MDE. Beliau yang juga Adun Teja berkata demikian sebagai menjawab soalan lisan Adun Pasir Panjang Rosli Abdul Rahman pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-15. Di Georgetown, 12 kes khianat melibatkan kerugian sebanyak RM60,000 ke atas premis menjual kereta baru dan terpakai berjaya diselesaikan. Ini berikutan tertangkapnya 5 orang suspek. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kao Kok Chin berkata pihaknya melalui risikan yang dijalankan telah membuat tangkapan pada awal pagi tadi di 4 lokasi berasingan di sekitar Georgetown. Kita telah berjaya menangkap 5 orang suspek, iaitu 5 orang suspek. Semua suspek itu daripada umur 26 hingga 63. Dan the main suspek yang seorang tu B3 ni yang membuang cat itu adalah tangkapan kita dah buat mempunyai satu rekod lampau di bawah LLPK. Jadi kes untuk di Penang ini simpan cat merah dengan buang IC di consider soft. Selesai. Tambah beliau, kesemua suspek yang ditahan berasal dari Pulau Pinang. Hasil ujian saringan awal mendapati kesemua suspek negatif dan bebas dari pengambilan sebarang dadah. Jelasnya suspek telah direman selama 4 hari untuk membantu siasatan. Ini pula mengenai misteri bau busuk di tempat letak kereta bawah tanah sebuah hotel di Kota Baru, Kelantan yang terjawab dengan penemuan satu mayat di lokasi. Mayat ditemukan pekerja hotel ketika membuat kerja penyelenggaraan. Dia pada mulanya menyangka bau busuk itu sebenarnya datang daripada mayat yang mereput. Ketika mencari punca bau berkenaan, beliau terjumpa satu mayat lelaki di penjuru dinding. Ya, boleh tahu tu sebab ada bau sikit lah. Dia bau kurang menyenekal lah. Bila kita cek semua, memang terdapat ada mayat lah. Tapi tak pasti sebab dia duduk dalam gelap ke. Cuma bau tu pelik sikit lah. Kalau nak ikut ke bau tu, kalau ada macam highway mati pun, ada beza sikit lah. Beliau terkejut dengan penemuan berkenaan, dia menghubungi polis. Mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk proses bedah siasat. Ketua Polis Daerah Kota Baru SCP Muhammad Rosli Daud mengesahkan menerima laporan. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 523 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi. Dan Majlis Penutup 523 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Pengeluar pesawat Airbus menyasarkan semua pesawatnya mampu beroperasi dengan 100% bahan api penerbangan mapan SAF menjelang 2030. Ia selaras dengan pengenalan generasi pesawat satu lorongnya iaitu A220. Pengarah pemasaran produk A220 Raymond Manugian berkata, pesawat berkenaan berupaya memberi pengurangan sehingga 25% penggunaan bahan api dan pelepasan karbon berbanding pesawat generasi sebelumnya. We're actually able to produce or reduce our fuel burn versus previous generation aircraft. And what is important is by reducing our fuel burn, are reducing the cost of operation. And what really makes it special is the fact that we incorporate the latest technology, we incorporate the latest materials, and most importantly, as it is a 21st century design,
the body of the shape of the aircraft is very much, if you look at it, it looks very similar to the Beliau berkata demikian pada demonstrasi penerbangan A220 sempena 5.23. Pesawat A220 turut menampilkan ruang kabin, tempat duduk dan saiz tingkap paling besar dalam kelasnya. Corp Aviation Sdn Bhd menjalin kerjasama dengan syarikat penyelenggaraan pesawat Aerot bagi pengurusan komponen dan alat ganti. Kedua-dua syarikat turut setuju untuk meneroka peluang dalam perkhidmatan berkaitan pesawat komersial dan pertahanan. Perjanjian kerahsiaan NCNDA antara syarikat berkenaan ditandatangan di Langkawi sempena pameran 5.23. Menurut pengerusi Corp Aviation Sdn Bhd, Datuk Muhammad Rafiq Ramli, kerjasama selari dengan hasrat syarikat untuk menjadi penyedia penerbangan bertaraf dunia di rantau ini. Perbincangan khusus mengenai jalinan usaha akan dilaksana kedua-dua syarikat dalam masa terdekat. Corp Aviation merupakan syarikat terlibat penyelenggaraan aset udara polis. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi disokong oleh kegiatan belian baharu membabitkan saham wajaran tinggi terpilih. Setakat pukul 12.30 hari, Bursa Malaysia naik 0.10 mata kepada 1,411.64 mata. 3 kaunter saham aktif, antaranya YTL naik 1.5 sen kepada 79.5 sen. Tanco naik setengah sen kepada 55 sen. BJ Corp turun 1.5 sen kepada 27 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Hextech melonjak 34 sen kepada RM24.80 sen. MPI bertambah 22 sen kepada RM25.50, manakala Hong Leong Financial Group Berhad pula naik 14 sen kepada RM17.64 sen. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika apabila nilai dolar Amerika kekal kukuh. Pada 9 pagi tadi, ringgit diniagakan pada 4.57 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.39 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.68 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.93 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.23. Gunung Merapi di Indonesia meletus semula semalam dan memuntahkan lahar lebih 2 km dari kawahnya. Dan susulan itu berpuluh-puluh gegaran kecil letusan Merapi direkodkan. Imej lahar yang mencurah dari kawah Gunung Merapi itu berjaya dirakam oleh Balai Cerap Gunung Merapi yang dikendalikan kerajaan, iaitu Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Bencana Geologi BPP-TKG. Menurut ketuanya, Agus Budi Santoso, aktiviti Merapi sedikit meningkat sejak beberapa minggu lalu. Merapi antara gunung berapi paling aktif di dunia, dipantau rapi oleh agensi BPP-TKG. Pihak berkuasa juga melaksanakan zon sekatan 7 km pada tahun lepas berikutan penilaian risiko untuk kampung di sekitarnya. Letusan besar terakhir Gunung Berapi pada 2010 mengorbankan lebih 300 orang dan memaksa pemindahan kira-kira 280,000 penduduk. Putra Harry kalah dalam usahanya untuk mencabar kerajaan United Kingdom UK berhubung kawalan keselamatannya ketika berada di negara itu. Harry dan isterinya Meghan Markle kehilangan perlindungan keselamatan susulan pengundurannya daripada tugas-tugas diraja pada tahun 2020. Putra Harry meminta semakan undang-undang terhadap keputusan yang menolak kebenarannya untuk membayar sendiri keselamatan semasa berada di UK. Peguam bagi Kementerian Dalam Negeri berhujah tidak wajar bagi orang kaya untuk membeli keselamatan pelindungan. Polis Metropolitan London juga menentang atas alasan bahawa adalah salah untuk menempatkan pegawai dalam bahaya apabila dibayar oleh individu persendirian. Dalam keputusan itu, Hakim Mahkamah Tinggi London, Martin Chamberlain, menyokong keputusan KDN dan polis serta menolak kebenaran Harry untuk mencabarnya di mahkamah.
Pasukan Pemanah Tradisional Negara kini telah bersedia sepenuhnya untuk memulakan cabaran kejohanan Congress Cup 2023 di Istanbul, Turki. Menurut Presiden Persatuan Pemanah Tradisional Malaysia, Zainuddin Osman, pasukan negara membariskan pemanah terbaik untuk meraih keputusan positif pada kejohanan tersebut. Malaysia dah menghantar wakil sebanyak 25 orang mewakili daripada berbagai-bagai tim yang hadapkan kami. Contoh daripada tim MBBT, Darul Jariah dan juga Pricel. Seramai 25 orang, termasuk lelaki dan wanita. Secara dunia, hampir 30 negara yang mewakili yang menyertai game Congress Cup setiap tahun. Game termasuk yang amat besar, ribu penyertaan dan Malaysia membuat cabaran yang kali ini untuk tahun ini, insyaAllah. Sebelum ini, Malaysia berjaya membawa pulang 1 emas, 2 perak dan 1 gangsa pada Sukan Solidariti Islam di Turki pada Ogos tahun lalu. Aksi Liga Super, Sabah FC kembali ke tangga keempat Liga selepas menewaskan Perak FC 3-1 di Stadium Likas malam tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri dalam saingan Liga. Dalam aksi tersebut, Darren Lock membuka jaringan Sabah FC seawal minit keempat menerusi gerakan yang berpunca daripada sepakan percuma diambil kapten pasukan Badrul Bakhtiar. Skuad Sang Badak terus garang menambah gol kedua menerusi Pak Taisu pada minit ke-32 yang juga gol ke-6 dijaringkan beliau musim ini. Tandukan padu Badrul Bakhtiar pada minit ke-41 memastikan Sabah selesa mendahului 3-0 sebelum tamat babak pertama. Perak yang membuat beberapa pertukaran pemain pada separuh masa kedua hanya berjaya menembusi gawang Sabah pada minit ke-82 menerusi Harif Naim. Tiada tambahan gol menyaksikan Sabah selesa memungut 3 mata menewaskan Perak 3-1. Skuad kendalian Ong Kim Swee bakal berdepan Kedah Darul Aman FC, KDA FC pada 2 Jun. Sementara itu, biarpun meraih kemenangan namun pengendali Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee kurang berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pasukan terutama pada aksi babak kedua. Kita selepas menjaringkan 3 gol, kita mula leka dan kita dihukum, di mana ini satu perkara yang perlu kita elakkan. Dan seperti saya kata, 3 mata amat penting tetapi banyak lagi kelemahan yang perlu kita perbaiki. Dalam pada itu, jurulatih Perak FC Datuk Lim Tiong Kim akui kealpaan ketika bertahan menjadi punca Perak FC pulang hampa. Gol-gol yang mereka jaring pun kerana kita tak jaga dengan baik. Ya. Lepas itu apabila kita masuk second half, kita tukar cara kita bermain. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan saya sepanjang masa. Salam Malaysia Madani.